الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita sambung pengajian kita hadis ke-12 muka surat 49. Nabi Musa alaihi salam berguru dengan Khadir alaihi salam. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي كيف لي به قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم. Al-Haditha. Panjang hadis ni, panjang lagi. Al-Haditha, kita takdir iqra al-haditha bikamilihi. Kau bacalah hadis sendiri dengan teks yang lengkap. Nanti kita letak dot, titik, kita tulis al-haditha. Dalam ilmu nahu, bila sebut al-haditha, maksudnya iqra, baca oleh kamu al-haditha akan hadis sampai habis. Baru kita akan faham cerita penuh Nabi Musa berguru dengan Khadir. Ni saya tak letak Nabi Khadir kerana ulama-ulama khilaf. Ramai ulama kata dia hamba Allah yang saleh. Status dia pangkat waliullah, kekasih Allah. Lepas kita tak letak Nabi Khadir. Ada juga yang kata dia Nabi. Jadi tak pastilah darjat Khadir ni wali ke Nabi. Ramai yang kata dia wali. Dan ada juga sebahagian ulama kata dia Nabi. Dan tidak ada yang kata dia Rasul. Berbeza Nabi Musa. Nabi Musa Rasul, Nabi. Itu memang confirm, jelas. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا Musa. Demi sesungguhnya kami utuskan Musa sebagai Rasul. Arsalna. Kami lantik dia sebagai Rasul. Jadi tawaduknya Nabi Musa AS, walaupun dia Rasul, dia Nabi, bahkan dia makhluk Allah, tangga ketiga, makhluk Allah yang ketiga, yang paling terbaik di atas muka bumi. Selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dia yang ketiga makhluk terbaik.
tapi dia merendah diri. Bila Allah Ta'ala kata ada hambaku yang lebih alim daripada kamu, maka atas sifatnya ingin menuntut ilmu, ingin belajar. Bila Allah bagi tahu ada yang lebih alim daripada kamu, dia pun pulun, pergi cari. Ilmu kena cari, dia pergi cari. Mana duduk Khadir ini? Khadir ni bukan nama, dia gelaran. Khadir maknanya hijau. Kerana dia ada satu keistimewaan, karamah ataupun mukjizat. Kalau dia nabi panggil mukjizat lah. Kalau dia wali, kita panggil karamah. Karamah dia bila dia duduk di tempat yang tandus, kering kontang, kawasan tu akan jadi menghijau. Pokok-pokok yang mati, Khadir duduk jadi hijau, akhdar. Nama dia Khadir. Khadir ataupun Khidir. Khidir atau Khadir. Jadi hadis ni nak cerita kepada kita bahawasanya Nabi Musa AS pulun belajar. Walaupun dah pangkat tinggi belajar. Dia lebih pada tuan guru, syekh. Lebih lagi dia rasul. Tapi min babi hirsihi ala talabil ilm. Dalam bab kesungguhannya, orang Kedah kata kepulun. Pulun sungguh-sungguh. Haloba mencari ilmu. Dia tak kira siapa. Orang yang lebih rendah pangkat daripada dia pun dia mengaji. Dia Rasul lah, mengaji dengan orang yang status masih belum jelas. Wali kah, Nabi kah, tak penting yang tu. Bila Allah kata dia alim, dia cari. Jauh pun dia cari. Sanggup merentasi laut. Allah Ta'ala tak bagi tahu tempatnya. Cuma Allah bagi tahu Khadir ni alaihissalam, dia duduk di Majma'il Bahrain, pertemuan dua laut. Tak mana kita pun tak tahu. Tak jelas. Tak apa, Nabi Musa kata saya akan pergi cari. Cuma minta sikit lagi clue. Macam mana nak sampai tu? Allah Ta'ala kata bawa ikan. Dan riwayat yang lebih panjang disebut hutan malihan. Ikan garam, ikan masin. Ikan kerin masin tu, buah garam. Bawa ikan tu, ikan kerin. Ikan apa pun tak penting bagi kita. Yang penting ikan yang Nabi Musa bawa ni, Allah kata bawa hud, ikan besar. Mungkin anak ikan jerung ke apa ke, bawa ikan besar. Hud ni ikan besar. Kalau ikan biasa samak, ikan paus tu dipanggil hud, ikan besar. Dasarkan ayat Nabi Yunus pernah duduk dalam ikan besar. Allah Ta'ala kata wala takun ka sahibil hud. Jangan hilang sabak kamu seperti mana orang yang duduk dalam hud, iaitu Nabi Yunus alaihissalam. Hawauta makna ikan bukan sebarang ikan, ikan yang besar-besar. Ikan paus, ikan jerung, ikan apa lagi besar-besar. Macam tu. Dia bawa ikan besar, hutan malihan. Ikan besar yang diletak milih garam. Ikan kering lah, tabuk garam tu. Dah matilah ikan ni. Sampai tengah laut dia hidup balik. Untuk dapat cerita yang lengkap, untuk bacaan kita, kita bacalah surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa bersusah payah nak cari Khadir ini direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi, bermula ayat 60 hingga ayat 82. Baca. Tapi kalau baca sendiri pun kita tak akan dapat kefahaman yang jelas. Dia kena berguru, dia kena tafsir. Ayat 60 hingga ayat 82, insya-Allah suratul Kahfi. Baik, saya nak baca terjemahan kitab ni dulu. Saya kita urai sikit-sikit. Takut tak sempat nak habiskan tajuk ni. Kita baca dah tadi matan dia, sekarang terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, terjemahan hadis. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Berkali-kali saya ulang, Ubay ni aqra, sahabat yang paling tepat bacaan Al-Qurannya. Sehingga Nabi puji aqra'uhum li kitabillah. Ubay di kalangan sahabat yang ramai yang paling sebut tepat Quran ni Ubay. Ilmu Quran ni dia kena belajar cara sebut. Kadang-kadang kita sebut kita ingat betul dah, tak tepat lagi. Ubay ni bacaan dia tepat sehingga Nabi pernah tasmi' dekat dia surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.
Mungkin sebahagian riwayat kita akan jumpa dalam hadis sahabat yang menghuraikan kisah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khadir alaihi salam diriwayatkan oleh sepupu Nabi, Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan, tapi hakikatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pun sanadnya dia ambil daripada Sayyidina Ubay. Kalau jumpa Abdullah bin Abbas, dia pun ambil daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan setengah kitab hadis, perawi itu nama lain, nama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni dia tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in generasi kedua. Sebenarnya Sa'id bin Jubair rahimahullah mengambil hadis tentang Nabi Musa berguru dengan Nabi Khadir ini. Sa'id bin Jubair ambil daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas ambil daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab dia dengar sendiri daripada Nabi. Jadi dalam kitab kita ni kita tak boleh nak cerita panjang-panjang. Tuan-tuan tulislah daripada Sa'id bin Jubair rahimahullah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku dengar Rasulullah cerita macam ni. Baru kita akan dapat sanad yang lengkap. Bila kita baca ada riwayat Sa'id bin Jubair pun ni mai ikut ni juga, mai ikut Ubay ni juga. Abdullah bin Abbas pun dia dengar daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Sekarang saya cerita baru sanad tu, tak cerita lagi apa dia punya isi kandungan hadis. Sekarang saya cerita sanad dulu. Baik, dalam Sahih Al-Bukhari ada riwayat yang dipanggil Mujaz Al-Qissah, riwayat yang ringkas. Dan dalam Sahih Bukhari juga ada riwayat yang mufassal, yang tafsil, yang panjang, cerita panjang. Hadis sahih. Ada hadis cerita ringkasan yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas. Cerita dia macam ni. Kalau ringkasnya, Abdullah bin Abbas dia cerita satu hari dia pernah berdebat dengan seorang manusia nama Al-Hur bin Qais. Abdullah bin Abbas ni dia sahabat Nabi. Al-Hur bin Qais, dia ni bukan sahabat, dia tabi'in, tapi dia buat pandai. Dia buat pandai. Al-Hur ni dia kata Ibnu Abbas kata Nabi Musa jumpa Khidir. Nabi Musa kata macam tu. Al-Hur ni pula dia kata Nabi Musa jumpa orang lain, bukan Khidir, jumpa orang lain. Sebab dalam Quran tak sebut Khidir kan. Nabi Musa ni dia jumpa orang lain, bukan Khidir. Abdullah bin Abbas kata, "Tak, Nabi Musa jumpa Khidir." Tak, kawan ni kata tak, tu kata tamara. Mereka berdebat, bertengkar. Antara seorang yang alim dengan orang yang tak alim. Hak tak alim ni dia buat macam dia pandai lebih. Dia kata tak, Nabi Musa jumpa orang lain, bukan jumpa Khidir. Abdullah bin Abbas kata jumpa Khidir. Tak apalah, dia bertengkar hangku macam tu. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu lalu depan daripada orang. Daripada orang ni Abdullah bin Abbas dengan Al-Hur bin Qais. Bila lalu Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas panggil Ubay. Sayyidina Ubay Mesat, dia punya panggilan dia ya Abu Tufail. Tu Ubay bin Ka'ab, dia punya panggilan dia wahai Abu Tufail, maknanya wahai Ubay bin Ka'ab. Halumma ilaina, Mesat kat kami, Mesat. Mai sini. Tu dia ceritalah, aku dengan Hur ni duk berbeza pendapat. Nabi Musa berguru dengan siapa? Aku kata berguru dengan Khidir. Dia ni kata tak, berguru dengan orang lain. Maka Ubay bin Ka'ab pun cerita, aku pernah dengar Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak macam dalam kitab kita. Sayyidina Ubay kata apa?
ketika Nabi Musa sedang berkhutbah, habis selesai khutbah, orang tanya Nabi Musa, dalam dunia ni ada orang yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa kata, akulah yang lebih alim. Tak ada orang yang lebih alim, akulah yang paling alim. Maka Allah tegur Nabi Musa. Allah kata ada orang yang lebih alim, iaitu Khadir. Dia duduk di Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Nak pi bawa ikan besar. Jadi ternyata betul lah apa yang dicakap oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kerana dia disokong dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Latar belakang hadis ni, Abdullah bin Abbas ada bertengkar sikit dengan seorang lelaki nama Al-Hur bin Qais. Hur ni kata, dok, Nabi Musa pergi cari tok guru lain. Abdullah bin Abbas kata, tok guru tu Khidir lah, Khidir alaihissalam. Dok, dia duduk. Biasalah kadang-kadang orang tak ada ilmu ni, dia nak tunjuk macam dia pandai. Kali Ubay bin Ka'ab lalu depan tu, Sayyidina Abdullah bin Abbas panggil Ubay bin Ka'ab. Hamai cerita, Ustaz. Adakah kau pernah dengar? Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu. Cerita Nabi Musa pergi berguru dengan tok guru. Biasa dengar tak siapa nama tok guru tu? Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengkisahkan kisah ni yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena jelaskan yang ni dulu. Okey, itu riwayat dia pendek aja, tak panjang. Riwayat yang pendek. Dan riwayat yang panjang lebar ni ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau kitab ni kira 4 muka surat. Kan? Kalau kitab B5, saiz B5 ni 4 muka surat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni tabi'in. Dia anak murid yang paling rapat dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair kata, ketika aku duduk di rumah tok guruku Sayyidina Abdullah bin Abbas, fi baitihi, dalam rumah dia, idqal, tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, saluni, wahai anak-anak muridku yang duduk dalam rumah aku ni. Mereka main rumah tok guru ni apa? Abdullah bin Abbas kata dekat anak-anak murid dia, saluni, hampa ada nak tanya apa, tanya. Tok guru buka peluang untuk tanya, boleh tanya. Saluni, mana is'aluni lah, saluni. Maka Sa'id bin Jubair bertanya. Dia kata, wahai Abdullah bin Abbas, wahai tuan guru, di Kufah sana tu, kata Sa'id bin Jubair, di Kufah, rajulun qasun, ada seorang lelaki yang pandai bercerita. Rajulun qasun, lelaki pandai cerita tapi dia bukan alim. Pandai cerita bagui, tapi kena gabung dengan ilmu. Ada orang dia pandai cakap, pandai cerita, pandai penglipur lara, dia tokok tambah. Dia bubuh tomato, dia bubuh apa ni, berapa ajinomoto, bubuh garam banyak, campur-campur. Ada betul, ada tak betul. Jadi kata Sa'id bin Jubair, dia tabi'in. Dia kata, wahai tuan guru bagi peluang kami tanya. Saya orang pertama nak tanya. Di Kufah, sebelum tanya dia cerita dulu. Di Kufah ada rajulun qasun, ada seorang lelaki pandai cakap, pandai cerita. Cerita dia ni kadang-kadang bohong pun ada. Yang peliknya lelaki di Kufah ni, nama dia kena sebut, bukan mengumpat, terpaksa sebut. Nama dia Nauf Al-Bikali. Nauf Al-Bikali ni rajulun qasun, seorang lelaki yang pandai cerita, pandai goreng lah, pandai goreng cerita. Cerita hak tak sedap jadi sedap, cerita hak pendek dia buat lagi panjang. Nama dia Nauf Al-Bikali. Dia mendakwa Nabi Musa ni ada dua orang Nabi Musa. Hak Nabi Musa berdakwah lawan Fir'aun, selamatkan Bani Israel keluar ke Sinai. Hak tu Nabi Musa bin Imran. Ada seorang lagi pula Musa ni. Ada seorang lagi Musa ni duk pergi cari tok guru dia, nama Khidir. Musa lain-lain. Musa hak menentang Fir'aun tu lain. Musa hak pergi mengaji dengan Nabi Khidir ni lain. Kata Nauf Al-Bikali ni. Dia ni bab cerita cukup pandai. Bila dengar macam tu, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata apa? Kadzaba aduullah. Bohong dia tu. Kadzaba aduullah. Mana kadzaba huwa? Dia tu bohong. Dia tu aduullah, musuh Allah tu. Reka-reka cerita yang tak berdasarkan fakta yang betul.
Nauf al-Bikali ni, dia kata Musa ada 2 orang. Tentu dia mohon lah. Musa seorang lawan dengan Fir'aun. Bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Musa seorang lagi pula duk kira cari ilmu. Tok guru dalam laut pun dia redah pergi cari. Itu Musa lain. Macam tu ada tak orang macam ni? Orang kepala tahun ni ada tak? Ada nah. Dia tak mengaji, dia tak ada asas yang kukuh, dia cakap. Tu yang Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah pesan. Nah, al-isnad minad din, mengaji bersanad. Kita mengaji kena ada tok guru kita, tok guru kita dia ada tok guru dia. Jalur sampai kepada Rasulullah itu penting. Sanad sebahagian daripada agama. Sanad ni bukan sekadar dapat ijazah aku ada sanad. Bukan. Kita mengaji dengan penuh tekun, apa guru kita cerita kita faham. Kita faham macam guru kita. Kita cerita lagi ke anak murid kita. Itu makna sanad yang betul. Lah ramai juga orang yang nak sanad. Nak sanad tu maksudnya nak sijil je. Dia mengaji ringkas, mengaji dalam masa yang singkat dapat. Dia kata aku dapat sanad. Itu pun sanad juga. Tapi sanad yang betul ialah kita berguru. Orang panggil proses pengajaran dan pembelajaran tu sampai anak murid faham dan dia mengajak macam guru dia. Itu baru sanad betul. Itu baru sanad yang betul. Al-isnadu minad din, sanad sebahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Orang yang pandai cakap dia akan cakap apa saja dia nak cakap. Zaman dulu ada dah di Kufah, nama dia Nauf bin Al-Bikali. Jadi Abdullah bin Abbas kata dia bohong. Orang tu, Nauf tu dia bohong. Dia musuh Allah. Kenapa? Kerana sami'tu Ubay bin Ka'ab. Aku pernah dengar hadis ni daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang lah. Panjang. Saya ringkaskan pendek ya. Kalau panjang dia 4 muka surat saiz B5, B5. Saiz kitab Tanwir Masalik tu. 4 lain muka surat cerita dia. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Baik, kita baca hak dalam ni lah ringkas. Nak panjang kena masa yang lebih panjang insya-Allah. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Okey, sanad sampai kat dia. Sa'id bin Jubair ambil pada tok guru dia Abdullah bin Abbas dan dia cerita Nauf al-Bikali apa semua. Abdullah bin Abbas ambil daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Faham tak? Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Musa berkhutbah kepada Bani Israel. Khutbah dia di mana? Di Kairo ke di Sinai? Kalau kata di Kairo makna Firaun tak mati lagi. Kalau kata di Sinai, Firaun dah mati lemah dalam laut. Kita kena faham macam tu. Menurut hadis Nabi Musa ni, dia khutbah kepada Bani Israel ni di Sinai. Dia khutbah di Sinai. Sanad sebenar diperolehi melalui proses pembelajaran. Betul-betul. Inilah sanad yang betul. Jangan kita nak laju. Pergi daurah pun dapat sanad. Kursus singkat pun boleh dapat sanad. Tapi mengaji betul-betul bagi faham, itu yang sebenarnya isnad. Itu sanad yang betul. Jadi Nabi Musa berkhutbah. Khutbah dia melembutkan hati yang keras. Sampai ada orang menangis, bahkan ada yang pengsan. Kata-kata dia masuk ke dalam hati. Ikhlas dia. Dia khutbah di Kahirah ke di Sinai? Jawab dia di Sinai. Maknanya Firaun dah mati? Ya, dah mati lemah dah. Selesai dah bab tu. 10 Muharram Firaun mati lemah. Sekarang dia berada di Sinai. Dia bagi satu khutbah kepada Bani Israel. Tak tahulah khutbah Jumaat ke khutbah apa, khutbah raya ke apa kan. Kita tahu mana kata dia khutbah di Sinai. Yang pertama, nak khutbah di Kairo memang payahlah kalau Firaun tu ada. Nak himpun orang, nak buat satu pengucapan umum kan, public speaking ni, nak bagi khutbah kepada umatnya, nak berhimpun tu memang payahlah di Kairo. Satu. Yang kedua, hujah yang lebih kuat ialah tuan-tuan tengok surah Ibrahim ayat 5. Surah Ibrahim ayat 5. Allah Ta'ala cerita tentang khutbah ni secara isyaratun nas, isyarat ya.
Nak tahu kena baca hadis. Quran, hadis baru kita nampak. Macam mana bunyi surah Ibrahim ayat 5? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina. Demi sesungguhnya kami arsalna, kami lantik dia sebagai rasul, utusan kami. Kami utus Musa sebagai rasul kami biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, keterangan, bukti, sembah Allah, mukjizat, semua tu masuk dalam ayatina. Apa tugas Nabi Musa? An akhrij qaumaka, hendaklah kamu wahai Musa keluarkan kaum kau, keluarkan Bani Israel. Keluar daripada mana? Keluar daripada Kahirah ke Sinai, dan rancangan mereka nak ke Baitul Maqdis. Tapi terlekat di Sinai itu selama 40 tahun. Transit di Sinai itu sampai 40 tahun. Yang panggil padang tih, yatihuna fil ard. An akhrij qaumaka, keluarkan kaum kau, berhijrah daripada Kahirah ke Sinai. Selain itu hijrah juga perangai, daripada perangai buruk kepada perangai baik. Hijrah tempat dan hijrah ubah diri. Minadh dhulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Duduk di Kahirah, Firaun zalim, suasana gelap. Pindah mai Sinai, cerah dengan hidayah. Dan Nabi Musa ada peluang untuk tarbiyah mereka. Boleh mengajar, boleh berkhutbah, boleh nasihat. Di Kahirah dulu tak boleh, duk kira lari daripada Firaun lah. Sekarang di Sinai 40 tahun dia duduk situ. Nabi Musa bolehlah nasihat mereka, tazkirah, kuliah, bagi ajar ilmu-ilmu apa semua ni kan. Tarbiyah mereka. Itu jelas tu. Okey, antaranya satu peristiwa yang disebut wa dzakirhum bi ayyamillah, sambung ayat tadi. Ayat 5 surah Al-Anbiya. Dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah ni hari apa? Dalam riwayat Imam Bukhari disebut Nabi Musa memperingatkan Bani Israel hari-hari kebesaran Allah, iaitu ayyamuhu nu'ama'uhu wa bala'uhu. Dia peringat balik hari-hari kita mendapat nikmat dan kita mendapat ujian. Dulu kita duduk di Mesir, kita diuji. Firaun bunuh anak lelaki kita. Firaun kejam. Firaun nak bunuh. Firaun seksa kita. Tu bala-bala yang telah. Kenangan-kenangan mereka tu Nabi Musa zakir, peringat balik. Dulu kita susah lah, kita main tani, alhamdulillah. Dulu kita lawan Firaun lah, Firaun mati dah. Cerita nikmat, cerita bala. Supaya apa? Supaya bersyukur. Alhamdulillah, teringat balik. Macam orang yang dah kaya, dia teringat balik. Dulu dia miskin, dulu susah, bukan senang nak senang. Teringat balik susah dulu. Lah, alhamdulillah lah, gaji lumayan apa semua. Dia akan timbul apa? Jadi orang yang syukur. Akan bantu orang susah. Zakirhum bi ayyamillah, hari-hari Allah ni Nabi Musa peringat balik nikmat-nikmat yang Allah bagi, ujian-ujian yang telah mereka tempuhi sepanjang berada di Kahirah sana. Semua diperingat. Yang tu sebenarnya uslub dalam penyampaian. Cara dia nak sentuh hati pendengar-pendengarnya, dia masukkan uslub itu. Ingat nikmat Allah, ingat dulu kita susah, Allah tolong kita. Ini antara pendekatan lah, pendekatan cara ceramah. Baik, kita kena faham tu. Jadi ceramah Nabi Musa ini bukan di Kahirah, tapi di Sinai setelah melintas Laut Merah. Tapi buku saya ni terkalih sikit. Waktu saya tulis ni saya tak sedar lagi. Bila saya baca-baca balik, nanti hadis 13 tu, baru kita cerita Nabi Musa membawa Bani Israel keluar, membelah laut. Sepatutnya cerita keluar tu dulu, baru cerita dia khutbah ni kan. Tak apalah. Patutnya hadis 13 tu jadi hadis 12. Hadis 12 ni yang jadi hadis 13. Patutnya begitu. Tak apalah. Okey, baik. Sesungguhnya Nabi Musa berkhutbah di Sinai tu kepada Bani Israel. Dalam khutbah dia tu apa dia? Ayat tu lah, wa dzakirhum bi ayyamillah, tu lah khutbah dia. Khutbah dia memang sedap. Orang dengar ni, orang khusyuk. Kalau kata lama pun tak apa, orang duk dengar tu. Rasa macam sat pada sejam, rasa macam 5-10 minit je. Tu kata khutbah yang berkesan.
Di sini juga tuan-tuan dapat tak perasan? Gagap ke tak gagap Nabi Musa? Kalau gagap, bolehkah dia menyampaikan khutbah? Qama khatiban. Dia bukan yaqra'ul khutbah. Bukan dia baca khutbah. Dia berdiri, dia sampai pidato khutbah. Khutbah dia berkesan. Hati kerah menjadi lembut. Orang sampai teriak. Insaf. Bahkan ada yang pingsan. Teringat dosa, teringat kita ni buat maksiat banyak. Allah Maha Penyayang, Allah bagi nikmat macam-macam kat kita. Allah selamatkan kita daripada kezaliman Firaun. Masuk dalam hati ni, ada yang sampai Allah. Bila dia cerita pula tentang neraka, dia cerita tentang syurga, cerita syurga orang semua terliuk, cerita neraka orang takut, sampai ada yang pingsan. Soalnya, gagapkah Nabi Musa alaihissalam? Tuan-tuan jawab sendirilah. Seandainya Nabi Musa itu seorang yang gagap, saya beberapa hari lepas saya tersilap, isteri saya tegur. Saya kata gagap ni penyakit, saya terjemah betul lah, penyakit yang menjijikkan. Tapi bukan maksud saya orang gagap ni jijik. Minta maaf, mana tahu lagi viral pula orang kata Ustaz Zamri kata gagap jijik. Menghina pula orang yang gagap. Tak, gagap tak jijik. Cuma kita terjemah istilah Arab, Nabi-Nabi ni tidak ada penyakit yang menjijikkan. Maksudnya Nabi-Nabi ni tidak sopak, Nabi-Nabi ni tidak kusta, Nabi-Nabi ni tidak gagap. Termasuk Nabi Musa tak gagap. Nabi Musa bukan gagap. Tidak macam mana dia nak boleh khutbah ni. Ada pula yang kata dulu-dulu dia gagap lah. Lepas Allah bagi doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Rongkaikan uqdatan min lisani, kekeluan lidahku. Lepas dia dapat doa tu, yafqahu qawli, dia tak gagap. Dulu dia gagap. Lepas baca doa tu, dia tak gagap. Ada yang kata macam tu. Tapi pendapat yang lebih kuat, Nabi-Nabi ni, mereka tak dapat penyakit yang pelik-pelik yang boleh jadi penghinaan kepada mereka sejak dilahirkan. Dia tak gagap. Doa tu bukan menunjukkan kata dia gagap. Doa tu kita kena faham, Nabi Musa ni dia macam Sayyidina Umar. Macam mana dia macam Sayyidina Umar? Nabi Musa ni watak dia cepat naik angin. Dia cepat nak mengamuk. Dia cepat emosi. Itu watak Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu Allah kembangkan, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Nabi Musa sendiri minta supaya stabil antara panas dan sejuk. Kau lantiklah abangku Harun jadi nabi dan rasul juga. Baru seimbang. Nabi Harun dia macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Watak dia slow, tapi sekali-sekala marah juga Sayyidina Umar pun. Nabi Harun ni dia lembut, tenang, relax. Nabi Musa ni dia kira nak marah. Tambah-tambah Firaun duk kata aku Tuhan. Bukankah sungai ni aku yang buat? No? Tajri min tahti, sungai lalu bawah istana aku. Nabi Musa dia dengar ni, tak boleh jadi. Dia jadi terketak-ketak. Bila dia cakap pun tak boleh nak susun elok. Sebab marah, dia cakap tak tersusun, terketak-ketak. Bukan dia gagap. Dia bila marah, kalamnya tak. Itu yang dia doa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Bila lapang dada, Fir'aun provoke mengaku Tuhan ke apakah dia. Dengan dada yang lapang, dia naik angin juga tapi boleh kontrol. Kekeluan lidahnya tu bukan kerana dia gagap. Ada hadis betul, hadis Jamrah. Hadis Jamrah ni, dia makan bara waktu kecil. Orang letak buah dengan bara. Dia nak ambil buah. Tapi katanya malaikat tepih, dia ambil bara, dia buah. Hadis memang ada, tapi hadis tu munqati'. Maksud munqati', generasi tabi'in riwayat terus daripada Nabi. Di situ putus sanad. Tabi'in ambil hadis daripada sahabat, dia tak sebut nama sahabat. Kalau tabi'in itu Sa'id bin Musayyib, memang ulama terimalah. Tabi'in yang nama Imam Sa'id bin Musayyab, kalau dia ambil terus tak apa, sebab dia selalu ambil daripada tempat mentua dia Abu Hurairah. Orang tahu dah tu, ma'ruf. Sa'id bin Musayyab, kalau dia tak sebut nama sahabat pun orang tahu, memang tempat mentua dia Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ambil daripada Nabi. Orang tahu dah. Tapi kalau tabi'in lain buat macam tu, Rasulullah bersabda, hang ambil daripada mana? Fakta tak jelas. Maka dipanggil hadis dhaif. Hadis makan bara tu dhaif. Kemudian ada banyak ulama bincang, macam mana dia boleh pegang? Bara kan panas. Bila panas, selalunya kita akan lepas.
Ni dia pegang, dia ngengah, dia dalam mulut. Rosak lidah dia. Ada yang teruk lagi kata Nabi Musa ni, sengau. Astaghfirullahalazim. Janganlah sampai teratur. Kalau kata gagap tu banyak juga orang kata tak apalah. Dah tak tahu kan, kalau kita mengaji, baca lagi, dia tak gagap. Dia emosional. Dia cepat marah. Cepat naik angin. Maka digabungkan dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni tenang. Macam Sayyidina Abu Bakar. Yang ni macam Sayyidina Umar. Tegah. Garam. Faham ke tak faham? No? Kena faham itu. Bukan gagap. Saya dulu pun duk baca buku kata gagap. Bila saya mengaji, Allah Ta'ala bagi peluang, nambah ilmu, baru kita tahu. Tak gagap. Nabi-Nabi tak ada yang gagap. Nabi-Nabi tak ada yang berulat. Nabi-Nabi tak ada yang sopak. Nabi-Nabi tak ada yang buta. Nabi Yaqub, dia menangis. Nabi Yusuf bertahun-tahun sampai besar baru jumpa Nabi Yusuf. Buta kah? Tak. Wabiyaddat ainahu minal huzni. Kerana terlalu sedih. Ibiyaddat ainah. Dua mata dia keputihan. Selaputnya tak sampai buta. Nabi Yaqub hanya tak nampak rabun. Ada selaput. Zaman tu tak ada operation. Mukjizat. Buat balik baju Nabi Yusuf. Dia daripada jauh dia kata, aku dah boleh bau. Itu baju, itu peluh anakku Yusuf. Orang duk bawa balik ke jalan tu. Orang duk balik baru sampai juru. Saya duduk penaga, baru kat juru tu dia duk bawa dah. Baju anakku Yusuf ni. Yusuf masih hidup. Aku yakin Yusuf masih hidup. Tu duk bau baju dia. Kuatnya hidung dia. Orang buat balik, orang letak baju, fartadda basirah. Celek balik, selaput tu hilang. Dia cium peluh anaknya. Dia rindu anak. Dia jadi selaput tu pun pasal terlampau sedih. Sekarang kerinduan dia, kesedihan dia dah terubat. Cium bau letak aja, letak baju Nabi Yusuf, hilang masalah dia. Fartadda basirah, celek balik. Bukan buta. Bukan buta betul celek balik, selaput putih. Begitu. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cerita macam-macam tak ada nak baca. Okey, baik. Jadi khutbah ni di Sinai lah, bukan di Kairo. Dah lepas dah cerita dengan Fir'aun. Fir'aun mati dah. Dan kita boleh tengok seperti mana Nabi Musa boleh membelah air laut 12 dengan izin Allah. Dia pun lalu dalam laut 12. Jadi macam highway 12 lorong. Kan? Lalu tak payah betul. Lalu terus. Tak ada tersenggol. Lalu. Belah laut. No? Dan kita baca sebelum ni, tongkat dia pukul batu, berbirat batu, berbelang batu. Ada belang batu. Hak ni belah laut. Tadi belang batu, belah laut, terbelah, ayak terbelah. Ayak macam beku, macam kita makan agak-agak ayak laut jadi macam beku. Boleh laut celah-celah tu. Nanti kita tengok ikan yang Nabi Musa bawa, kalau kita tengok dalam Quran, dia ada saraba. Saraba ni ikan tu, dia lompat dalam laut, ikan membelah ayak. Ayak terbelah. Laluan ikan tu, ayak tak bercantum. Walaupun kita kata ayak dicincang tak akan putih, tapi ikan ni, ikan hutan malihan, dia berenang tu, ayak tu berlorong jadi macam longkang. Dia laluan dia jadi longkang, ayak tak bercantum. Tu cerita dia. Nabi Musa pukul batu tu berurat, lekat berbirat. Nabi Musa ketuk ayak laut terbelah. Bukan Nabi Musa saja, ikan ni pun special punya ikan. Dia asal ikan kering yang dah diletak garam sampai dekat tempat Nabi Khidir. Mereka tak sedar sebab mereka duduk tengah cari. Mana ada waste zaman tu. Ikan ni lah panduan mereka. Ikan ni lompat pun mereka tak sedar. Sampai satu tempat, mereka kena U-turn pula cari ikan. Allah Ta'ala buat laluan ikan ni dia jadi macam longkang. Ayak tu berlongkang, berbulan, berlubang. Macam kita tengok ice cube tu ada lubang kan. Ayak tu jadi lubang macam tu. Ayak tu berlubang. Itu panggil saraba dalam surah Al-Kahfi. Jadi ni pun boleh cari ya. Wattakhaza sabilahu fil bahri ajaba. Ikan ini dia punya jalan renangan ikan itu dalam ayak laut ajaba, satu benda yang pelik. Ayak jadi macam longkang, berbentuk berenang ikan.
Terowong, lebih kurang macam tu, terowong pun boleh lah. Dipanggil saroba lah kalau dalam bahasa Arab, saroba. Baik. Kesungguhan Nabi Musa nak mengaji ni, kita boleh tengok dalam surah Kahfi tu, apa makna kesungguhan dia. Dia kata kalau tak jumpa Khidir, aku tak kira, aku cari juga sampai jumpa. Dia kata amdiyah huquba. Amdiyah huquba. Apa makna huquba? Huquba ni berpuluh tahun, ratus tahun pun aku cari juga. Lagi aku ada rumah, aku akan cari Khidir ni siapa dia. Sebab dia lebih alim pada aku nak mengaji dengan dia. Amdiyah, aku akan habiskan huquba, puluhan tahun, ratus tahun. Huquba ni makna apa? Makna sinin tawilah. Banyak tahun pun tak apa. Demi mengaji, aku mengaji. Sabar, cari tu. Astamir fi sayri, aku akan teruskan perjalanan mencari Khadir. Huquba, berpuluh-puluh tahun lamanya pun tak apa. Orang-orang kita kata apa? Lautan api sanggup ku renangi. Dia tak kata lagu tu. Dia kata bertahun-tahun cari pun aku cari juga. Aku tak akan putus asa. Nak cari tu guru. Guru yang mursyid. Begitu. Okey. Dia khutbah. Kemudian beliau ditanya siapakah manusia yang paling alim. Nabi Musa berkata saya, bukan dia takabur. Betul lah zaman tu dia paling alim. Pasal dia Nabi. Dia Rasul. Dia ulul azmi yang ketiga. Siapa paling alim? Dia kata saya. Silap sikit ya. Patutnya dia kena kata wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau orang tanya macam tu, kena jawab wallahu a'lamu bis-shawab. Jangan kata saya. Kata Allah lebih mengetahui. Siapa alim? Wallahu a'lam. Macam itulah. Kembalikan ilmu tu kepada Allah. Sebab wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dalam ayat yang lain disebut atas orang alim ada lagi orang alim. Kalau betul kita ni manusia paling alim di atas muka bumi zaman sekarang, katalah kita ni manusia paling alim sekali. Mana Allah Ta'ala kata doa wa fawqa. Tuan-tuan cari ayat ni dalam Quran. Saya tak tahu ayat apa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas orang alim ada lagi yang lebih alim. Betul ya? Kalau betul dia paling alim pun ada lagi yang lebih alim, iaitu Allah. Alim, maha mengetahui. Kita pandai. Ada orang pandai lagi daripada kita. Mungkin kita pandai dalam bidang-bidang tertentu. Bidang pomen kita tak pandai. Bidang wiring kita tak pandai. Jangan mengaku pandai. Itu mesej yang Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Allah kata, hai, jangan kata hang manusia paling alim. Ada lagi orang lebih alim. Ulama timbang ilmu Nabi Musa dengan ilmu Khadir. Ternyata Nabi Isa punya ilmu sangatlah banyak. Berat ilmu Nabi Musa. Nabi Musa, kalau dikumpul seluruh ilmu Nabi Musa dan seluruh ilmu Nabi Khidir, memang betul ilmu Nabi Musa ni sangat banyak. Pasal dia Nabi, dia Rasul, dia ada kitab Taurat. Sebelum tu ada suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia ada macam-macam kitab. Suhuf dia ada, Taurat pun dia ada. Dia alim. Tapi dalam bab-bab tertentu Khadir lebih alim. Khadir ni dia min ladunna ilma. Dia ada ilmu laduni. Laduni, orang panggil laduni. Dia dapat direct daripada Tuhan. Nak dapat direct pun dia kena kukuh asas. Kalau orang kata dia dapat ilmu laduni, padahal nahu sorof dia tak mengaji. Hadis 40 Imam Nawawi tak pernah mengaji. Asas-asas tak tahu. Tak. Ilmu laduni ni dia mesti kita membina asas. Kalau nak jadi orang pandai ni kena mengaji bahasa Arab. Bahasa Arab sekurang-kurangnya yang asas, matan jurumiyah, sorof, dia mengaji. Matan bina, matan maksud. Taklah tinggi sangat. InsyaAllah bila dia bertakwa, dia orang warak, Allah Ta'ala janji dalam hadis, man alima, siapa beramal bima amila, dengan ilmu yang dia belajar. Dia belajar dah basic, dia beramal, dia jadi orang soleh. Warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Allah akan bagi kepadanya ilmu yang belum dia tahu. Bila dia ada basic, Allah buka hati dia, dia bolehlah baca kitab-kitab yang lebih besar. Itu termasuk dalam maksud laduni. Allah bagi ilham. Kita boleh hak kecil-kecil, maka Allah bagi tambah ilmu kitab yang lebih besar-besar. Kalau tak mengaji langsung, tiba-tiba sedak-sedak laduni, tu bukan dia. Tu batu ladun hak orang duk mengaikan tu. Tu bukan laduni tu.
Tu batu ladung. Tu bukan ya. Jadi min ladunna ilma. Khadir ni bukan tak mengaji langsung. Dia ada pengajian dia, asas-asas. Kemudian Allah kasih kepada dia. Allah bagi ilmu-ilmu yang orang lain tak nampak. Ilmu-ilmu yang tersirat. Contohnya dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa dengan Nabi Khadir ni, dia pun naik kapal. Naik pun free je. Orang tengok Khadir, orang kenal. Orang baik ni, orang bagi naik free. Naik free. Tak ambil upah, tak ambil tambang. Sampai tengah laut, ada seekor burung kecil. Macam burung cak rumah, usfur disebut. Burung kecil lah. Main hinggap di tepi dinding kapal. Tepi dinding kapal. Kapal berlayar. Burung kecil duduk ada tepi tu. Kemudian Khidir atau Nabi Khidir kata kat Nabi Musa alaihi wassalam, tengok burung tu. Nabi Musa pun tengok. Burung tu terbang turun ke air laut. Burung tu patuk sekali atau dua kali. Naqra atau naqratain. Burung kecil tu dia patuk air laut sekali atau dua kali dengan paruh dia. Lepas tu dia naik balik hinggap di tepi dinding kapal. Nabi Khidir tanya Nabi Musa, apa yang kamu nampak? Nabi Musa dia nampak hak zahir lah, dia tak nampak hak rahsia-rahsia. Nabi Musa kata, aku nampak burung turun ke laut, patuk air. Sekali patuk atau dua kali patuk. Nabi Khidir kata, nampak apa lagi? Nabi Musa ikhlas, kata tak tahu. Boleh jadi dia nampak ikan ke apa, dia patuk air, dia naik balik. Nabi Khidir kata, saya nampak lain daripada Tuhan nampak. Saya nampak yang lain. Takut seram ni. Nampak apa? Itulah bandingan ilmu kita berdua. Ilmu sekalian makhluk. Jika nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Kalau nak buat banding lah. Tapi walillahil mathalul a'la. Allah tak boleh dibanding-bandingkan. Sekadar nak faham. Kata Nabi Khidir. Kalau kita nak faham lah. Allah tak boleh nak dibanding-bandingkan. Walillahil mathalul a'la. Tapi untuk kepahaman. Ilmu-ilmu kita semua ni, bandingan dia macam hak lekat di paruh burung. Sikit je. Tidak mengurangi pun ilmu Allah bagaikan lautan, air laut, lautan yang luas. Ilmu yang kita ada ni, ilmu doktor, ilmu profesor, ilmu ustaz, ilmu ni, kalau kumpul-kumpul dengan ilmu Allah, alah sikit je. Setakat yang lekat di paruh burung. Ilmu Allah bagaikan air laut tu. Kurang ke tak kurang? Tak kurang. Allah Maha mengetahui. Dalam ayat yang lain disebut, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Seandainya pokok-pokok di bumi ni nak menulis ilmu Allah. Allah nak habaq ikan temenung ada berapa ekor, jantannya berapa, betinanya berapa. Kalau kita ambil tanah kita genggam, segenggam pasiak ada berapa butir. Kalau Allah nak habaq satu-satu. Bulu mata kamu, Zamri bin Hashim. Bulu mata kanan berapa, kiri berapa, bulu kening berapa, bulu ni berapa, rambut kamu hak hitam berapa, hak uban berapa, janggut kamu ada berapa lain. Kalau Allah nak habaq semua, ambil semua pokok-pokok tebang habis di muka bumi, buat jadi pena. Aklam, buat pen. Pokok ni dianggap sebagai pen. Tebang habis pokok. Nak tulis. Tulis pula guna dakwat ayat laut. Min ba'dihi sab'atu abhurin. Tak cukup laut. Allah bagi 7 lagi laut. Laut kita duk tengok ni pun ayat banyak dah. Allah kata tak cukup. 7 laut. Habis pokok ditebang. Kering ayat laut. Ilmu Allah tak habis. Itu banding ilmu kita dengan ilmu Allah. Macam ayat lekat di paruh burung je. Bukan ilmu kamu, bukan ilmu aku. Kata Nabi Khidir, ilmu seluruh makhluk ni. Sikit sangat. Wa ma utitu min ilm illa qalila. Tidak diberi ilmu kepada kamu melainkan sikit. Tu pun kadang-kadang ada ilmu sikit rasa macam hebat sangat dah. Rasa alim, rasa hebat, profesor, doktor dah. Illa qalila. Oh, Nabi Musa kata sakan ni tengok burung pun boleh hurai macam ni. Tu cerita perjalanan mereka. Maka Allah menegurnya kerana tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Ni dia tak jumpa Nabi Khidir lagi. Allah berfirman, ada seorang hambaku yang tinggal di tempat pertemuan dua laut. Dia lebih alim daripada kamu.
Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, bagaimana saya dapat sampai kepadanya? Share location lah. Allah berfirman, kamu mesti membawa seekor ikan. Hud, kamsa', ikan garam. Letak. Ikan pun tak tahu. Ada yang ketika sebelah lah ikan pun. Wallahu'alam, kita tak tahu. Lebih baik kita cakap kita tak tahu, no? Lebih selamat. Yang penting ikan masin. Letakkan ikan tu dalam satu bekas. Bekas pun besar lah sebab ikan besar. Apabila ikan itu hilang, dia akan hidup balik. Dia kena ayak tu, katanya ayak laut, tengah-tengah laut tu ada sejenis ayak laut namanya ma'ul haya, ayak hidup. Wallahu'alam. Percikkan ayak tu kena ikan ni kuadek-kuadek hidup balik. Orang Yahudi duk cari tu ayak hidup. Tak mana? Sebab ni pun tak mau mati, ni pun cari. Kalau boleh dapatkan mereka kan, mereka minum ayak tu tak mati lah. Memang Yahudi takut mati. Lau yu'ammaru alfasanah. Kalau boleh ni pun nak hidup setiap seorang 1000 tahun. Orang Yahudi kalau kita tanya, hang nak hidup umur apa? Dia tak kata lah takat 60, 70 dah. Tak. Semua Yahudi Quran jelaskan, lau yu'ammaru alfasanah. Mereka kalau boleh nak umur 1000 tahun. Lau kalau boleh. Yu'ammaru alfasanah. Alf sanah. 1000 tahun. Diguna sana. 1000 pun sia-sia ya. Sanah ni mana? 1000 tahun yang tidak memberi manfaat langsung kepada mereka. Kalau kita nak umur panjang lah. Alf'am, 1000 am. Kullu am wa antum bi khair. Ucapan-ucapan yang baik kan. Kullu amin wa antum bi khair. Yahudi takut mati. Yahudi nak umur panjang. Tapi umur yang tak ada guna, tak berkat padanya. Jadi Allah Ta'ala kata bawa ikan. Letak ikan dalam satu bekas. Apabila ikan itu hilang, di sanalah kamu akan berjumpa dengan lelaki itu. Nabi Musa bertekad. Dia kata aku akan cari. Penat, lelah, aku tak kira. Aku nak mengaji. Aku nak mengaji dengan dia. Aku nak merendah diri. Walaupun aku Nabi, aku Rasul. Aku nak bersilah mengaji depan dia. Au amdi huqbah. Aku sanggup meneruskan perjalananku ini. Huqbah. 10 tahun. 100 tahun. 1000 tahun. Sinin tawilah, tahun-tahun yang panjang. Tak apa, janji boleh cari tu. Jadi kita ambillah semangat Nabi Musa ni, semangat untuk belajar. Belajar bukan pasal tak tahu. Kadang-kadang ada orang yang dah alim. Kita punya live ni, ustaz-ustaz pun ramai asatizah, bukan tak tahu. Mengaji, tahu dah mengaji lagi, itu jadi ahli ilmu. Tahu dah mengaji lagi, itu ahli ilmu. Kalau tak tahu, mengaji pasal tak tahu, yang tu penuntut ilmu. Ada beza antara penuntut ilmu dengan ahli ilmu. Talibul ilmi, penuntut ilmu, dia mengaji pasal dia tak tahu. Lepas mengaji baru tahu Allah bagi tahu. Ahli ilmu, dia gemar. Dia nak muzakarah, dia nak refresh balik ingatan dia. Dia tahu dah. Dia mengaji lagi pasal dia cinta, dia gemar, dia ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penuntut ilmu. Kita tak pernah rasa puas dengan ilmu. Kita jadi ahli ilmu. Hak tahu dah pun kita mengaji lagi. Ulang lagi. Ada orang mengaji kitab dengan gurunya sampai berkali-kali. Kitab yang sama, dia mengaji sampai 50 kali. Dia kata setiap kali aku mengaji, aku dapat ilmu yang berlainan. Aku mengaji dah dulu, khatam dah. Aku mengaji lagi. Lain. Pasal ilham ni Allah bagi lain-lain. Kita hak mengajak pun kita rasa lain. No. Kita biasa baca kitab ni khatam dah. Lepas tu kita baca lagi, kita rasa mengajak kali ni ada lagi benda-benda lain yang kita, bukan kita tambah dah. Allah bagi ilham dan ayat-ayat yang kita baru nampak. Oh, macam ni huraian dia begini-begini. Maka tak rugi mengaji. Walaupun kita tahu dah mengaji lagi, apatah lagi kalau kita tak tahu, lagi-lagilah kena belajar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.